Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan taufik hidayahnya, maka kita dapat bersama-sama pada kali ini untuk memahami konsep negara Islam atau konsep negara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang banyak diperkatakan orang. Walau bagaimanapun, banyak yang memikirkan mengenai pembangunan negara. Mereka memikirkan yang paling penting, yang paling mustahak, yang paling perlu diutamakan ialah kemajuan negara. Kita tidak dapat menafikan kemajuan itu. Memang penting. Tetapi yang paling penting daripada segala-galanya ialah kemajuan individu, kemajuan akhlak, kemajuan rohani. Kerana kita lihat bahawa kemajuan pembangunan ini ataupun pembangunan negara ini, sesiapa pun yang memerintah, mereka mesti membangunkan negara. Kerana mereka telah pun diberi gaji, diberi mandat oleh rakyat untuk membangunkan, untuk memajukan rakyat. Kalau dari segi pembangunan, Firaun pun membangunkan piramid yang lebih hebat, yang sehingga disebut sebagai salah satu di antara perkara ajaib dan dunia ini. Tetapi Firaun tidak membangunkan rohani umatnya. Firaun tidak beriman. Namrud pun boleh membangunkan negaranya. Kaum Ad, kaum Thamud lebih hebat daripada pembangunan yang ada sekarang. Mereka boleh memotong batu-batu di lembah-lembah dan diangkat dan dibuat bangunan bertingkat-tingkat. Maka kita tidaklah merasa heran, merasa kagum, merasa takjub dengan pembangunan. Di mana-mana sahaja dalam dunia ini, pembangunan tetap berjalan. Kerana mereka mengutip cukai. Mereka mengambil wang dari rakyat, maka wang yang diambil itu, dari cukai-cukai yang diambil itu adalah untuk membangunkan negara. Tetapi apakah sumbangan kita kepada pembangunan rohani rakyat? Kata ahli falsafah, membangunkan bangunan itu amat mudah, tapi membangunkan rohani si pembangun negara itu yang amat payah. Kerana membangun negara itu boleh siap 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun. Tapi membangunkan rohani umatnya itu amat payah. Itulah yang paling penting sebenarnya. Kerana selalu disebut-sebut orang, kalau sekiranya parti pembangkang itu memerintah, apa yang mereka boleh buat? Ya, kita belum memerintah. Dan sekiranya kita sudah memerintah, kita juga boleh buat pembangunan. Tetapi pembangunan yang ada itu memang penting. Tapi apakah yang patut didahulukan? Sebenarnya kemajuan itu bukan bangunan itu yang maju, tapi akhlak. Akhlak itulah yang paling penting untuk majukan satu bangsa. Kerana kita lihat bahawa zaman Greek tua juga ada bangunan, tapi tidak dianggap maju kerana akhlak mereka tidak semaju mana sebagaimana majunya pembangunan itu. Jadi kita lihat sekarang yang keduanya, masalah pahaman mengenai apa yang disebut sebagai pahaman sekular. Kita tidak boleh merujuk kepada zaman penjajahan. Memang zaman penjajahan dahulu kita lihat bahawa kuasa dibagi pada dua. Satu kepada pihak-pihak Raja-Raja Melayu, yang kedua kepada pihak-pihap British. Raja-Raja Melayu diberi kuasa memegang agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan pemerintahan negara diserahkan kepada British. Kita tidak merujuk ke itu sebenarnya. Yang paling penting ialah
kita merujuk kepada zaman sebelum berlakunya Renaissance dahulu, zaman pembaharuan, iaitu di mana pihak-pihak gereja telah pun diberi kuasa gereja sahaja, tetapi pihak rakyat diberi kuasa untuk memerintah negara. Artinya dipisahkan, kerana asal usulnya gereja yang memerintah negara, gereja juga memerintah agama. Jadi agama tidak berpisah ketika itu dengan negara. Gereja dia pegang kuasa agama dan pegang kuasa negara. Tetapi pihak gereja menggunakan kuasanya sepenuh-penuhnya. Kerana setiap apa yang dilakukannya, sama ada menaikkan cukai, mereka berkata ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka menganggap diri mereka itu zillullahi fil ard. Artinya bayangan Allah di muka bumi ini. Apa yang mereka kata, itulah kata Tuhan. Sehingga rakyat ketika itu setelah berlakunya zaman pertanian, artinya ketika itu di barat telah pun mengadakan pertanian besar-besaran. Akhirnya pihak gereja mengenakan cukai yang sangat tinggi kepada rakyat, sehingga rakyat tidak tahan. Akhirnya rakyat memberontak. Pemberontakan ini akhirnya menanglah pihak yang memberontak dan dipisahkanlah kuasa. Artinya gereja hendaklah memegang agama saja, dan rakyat bolehlah memegang pemerintahan negara. Terkenalah dengan istilah da' li qaisar ma li qaisar, da' lillah ma lillah. Serahkan pemerintahan kepada raja, serahkan agama kepada ahli agama. Serahkan agama Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala itu kepada orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya gereja pegang agama sahaja, pemerintahan bagi pada pemerintah ketika itu. Jadi agama sudah dipegang oleh gereja, tidak boleh. Akhirnya berpisahlah, agama satu bab, negara satu bab. Inilah dipanggil sekular. Artinya gereja jangan campur lagi hal ehwal pentadbiran, kerana gereja ketika itu telah pun menzalimi rakyat. Rakyat tidak tahan, maka dipecahkan kuasa yang asalnya gereja pegang agama dan negara. Sekarang ni, wahai gereja, engkau peganglah agama saja. Mati ke, kahwin ke, engkau jaga. Negara, cukai tak cukai, semua diserahkan kepada rakyat. Maka teori inilah yang diimport oleh orang-orang Islam, dibawa ke dalam negara Islam. Maka akhirnya negara Islam memakai. Artinya orang agama, kau jagalah agama saja, tadbiran jangan jaga. Dan tadbiran dijaga oleh orang bukan ahli agama. Sebenarnya dalam Islam tidak boleh begitu. Kan dalam Islam, ulama boleh menjadi pentadbir, ulama boleh menjadi pemerintah, dan pemerintah tidak boleh jadi ulama. Itu kena ingat. Dalam masa yang sama, ulama boleh menjadi pemerintah, tetapi dalam masa yang sama, pemerintah tidak boleh jadi ulama. Kita tidak dapat memisahkan. Artinya dunia dan agama dan dunia tidak boleh berpisah. Itu kena faham. Bukan kita pisahkan, tak. Sebagaimana yang disebut-sebut, dia kata kedoktoran itu, ilmu itu ilmu yang dipakai oleh Islam. Memanglah dalam sekolah agama tidak ada kedoktoran, tetapi orang sekolah agama boleh mengaji kedoktoran. Dan kita bukan memisahkan doktor itu, perubatan itu dengan agama, tak. Dalam Islam tidak ada berpisah dunia dan akhirat. Itu sebabnya Nabi pesan, kalau sekiranya berdentum hari kiamat, di tangan kamu itu ada sebiji benih tamar, engkau tanamlah. Kalau nak kira nak buat apa, tanam buah tamar, besok nak mati dah. Tapi penanaman itu ada kaitan dengan ibadat. Begitulah apa saja yang kita buat dalam dunia ini tidak berpisah dengan akhirat. Berkahwin, akhirat. Bekerja, akhirat. Bertani, akhirat. Dan itu sebabnya yang dunia kita akhiratkan, yang akhirat pun kita akhiratkan. Kerana mencari akhirat itu nanti dunia dapat, mencari dunia akhirat tak dapat. Kata setengah ahli-ahli hikmat, menanam padi nanti lalang akan tumbuh. Menanam lalang, padi takkan tumbuh. Artinya mengambil akhirat, nanti dunia akan datang.
menanam padi, nanti lalang akan tumbuh. Lalang tak payah kita nak tanam, dia akan tumbuh sendiri. Tetapi menanam lalang, padi tak akan tumbuh. Begitu. Jadi persoalan sekarang lagi yang selalu disebut-sebut orang, bahawa sungguhnya sejarah Islam ini jangan disebut-sebut. Kerana kalau hanya disebut-sebut, tidak kita mengambil iktibar dari sejarah Islam. Kalaulah kita katakan bahawa zaman kegemilangan Islam itu hebat, kita tirulah, kita ambil lah zaman gemilang Islam dulu. Pasal apa jadi gemilang? Pasal orang Islam ikut Islam. Keruntuhan Islam kemudian pasal orang Islam tidak ikut Islam. Orang mencemuhkan Islam, orang mencemuhkan ulama, orang mencemuhkan orang-orang alim, orang mempermainkan orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam. Orang Islam tidak mau Islam. Hanya kita bawa ke hulu ke hilir, Islam hadari, Islam tamadun, Islam sebagainya. Kita tidak mau teori itu berjalan ke sana kemari. Yang penting apa sumbangan kita untuk meninggikan syiar Islam dalam negara itu yang paling penting sekali. Apa sumbangan kita, apa yang kita buat. Kita hanya menyanjung Islam bagus, Islam bagus, Islam bagus. Dulu Islam begini, Islam begitu. Bahawa sungguhnya sejarah Ibn Sina, betul? Ibn Sina dan banyak lagi ahli-ahli ulama zaman dahulu yang terkemuka, yang terkenal, yang faham masalah bintang. Yang kita lihat bahawa sejarah kerajaan Harun Rashid pernah menghadiahkan sebuah jam kepada kerajaan Charlemagne di Perancis. Memang hebat zaman itu, sampaikan jam itu berada dewan, dibunyi loceng jam berbunyi, ditampukan orang putih lari. Maknanya gelap lagi zaman itu. Tapi kita nak dibanggakan buat apa? Kalau hanya sekadar dibanggakan, tapi apa yang patut kita buat selepas itu? Maka sekarang ini persoalan sekarang ni ialah yang kita mau tarik perhatian sekian penonton sekalian, bahawa sungguhnya sekarang ini ramai di kalangan umat Islam yang belum berapa faham terhadap Islam itu sebenarnya. Dia faham Islam itu sekadar dia kata ini Islam punya, sembahyang Islam, sebab itu saja. Tapi dia tidak mengait-ngaitkan. Maknanya kita tahu bahawa Islam itu secara syumul. Maknanya Islam itu menyeluruh semua bab ikut Islam. Kadang-kadang kita nak hadari, kita lihat yang datang hadari itu pun, Islam hadari pun banyak yang tidak betul aurat. Jadi maknanya timbul persoalan lagi, dia kata untuk aurat itu dosa kecil. Ini masalahnya. Kita selalu memandang yang kecil itu kecil, tapi wa huwa indallahi azim. Allah pandang benda itu amat besar. Jadi kita balik masalah sekular tadi. Akhirnya kita negara-negara Islam pun mengambil lah Islam itu macam orang Kristian mengambil Kristian. Orang Kristian mengambil Kristian itu berpisah agama dan negara. Orang Islam pun mengambil Islam berpisah dengan negara. Artinya Islam sebelah, negara sebelah. Ini persoalan. Artinya kita perhatikan bahawa sungguhnya sekarang ini sudah banyak dipersoalkan macam-macam. Dia kata bahawa kita ini mementingkan akhirat ke mementingkan dunia. Kita katakan sebenarnya kita mementingkan dua-dua. Sebenarnya kalau kita nak kaji betul-betul, kita ambil dunia itu niat akhirat, maka jadi akhirat dia. Maka tidaklah kita sebut nak mentinggi mana-mana. Memanglah dia kata barang siapa nak mentingkan maka tertinggal dunianya. Ngambil dunia, tinggal akhiratnya. Tapi kita begini, kita katalah kita memajukan negara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akhirat aja, bukan penting dunia. Tapi jangan sampai tinggal perkara yang perlu, yang wajib, yang fardu. Menjaga negara juga perlu, tapi semayang juga perlu. Kadang-kadang kita lihat dalam negara kita ini banyak memikirkan yang fardu-fardu, tidak memikirkan al-munkar. Akhirnya munkar yang berlaku tidak diambil kisah. Sibuklah kita majukan negara. Sibuklah kita bina masjid, tapi dalam masa yang sama kita bina kilang arak, kita bina pub, kita benarkan lesen-lesen judi dan sebagainya, yang menyebabkan rakyat pun sudah tidak menentu hala rasanya. Ini pun ada, yang ma'ruf pun ada, yang mungkar pun ada. Jadi ke mana arah sebenar? Itu saya kata, apakah kemajuan yang sebenarnya? Maka kalau sekiranya kita sudah maju, rakyatnya maju, bereducated, berilmu dan meninggalkan yang mungkar, itulah kemajuan yang sebenar. Kalau sekiranya kemajuan itu bangunan, kaum Ad dan Thamud lagi hebat bangunan mereka. Kalau dulu tuan kaum Ad itu boleh tinggi 100 hasta tingginya,
100 hasta tinggi kaum Ad itu, bangunan 20 tingkat berapa tinggi agak-agak. Begitu. Itu pun mereka boleh buat. Maka sekarang tidak timbul masalah-masalah yang pembangunan negara itu perlu tak perlu. Memang perlu, tapi membangunkan rakyat tu lebih perlu. Tidak gunanya bangun tinggi-tinggi kalau rakyat banyak, rakyat yang susah, rakyat yang miskin, rumah tak tentu hala. Tidak gunanya bangunan yang tinggi-tinggi kalau rakyat sendiri hanya melihat bangunan itu dengan matanya, tapi perasaannya amat sedih, rumah aku bagaimana rupanya. Itulah. Bagaimanakah kita nak membela rakyat kalau sekiranya bangunan yang tinggi-tinggi itu hanya sekadar untuk kita merasakan bahawa negara ini maju dalam pandangan orang luar, tidak lebih daripada itu. Beginilah tuan-tuan sedang betul sekalian. Artinya kalau sekiranya kita inginkan kemajuan, maka yang perlu dimajukan dahulu ialah kemajuan rohani itu. InsyaAllah nanti kemajuan pembangunan itu akan timbul kemudian. Sebagaimana yang saya sebut tadi, artinya kalau kita tanam padi, lalang akan tumbuh dengan sendiri. Nanam lalang puduh padi takkan tumbuh. Begitulah. Jadi tuan-tuan sekian, mudah-mudahan kita dapat memahami sedikit banyak persoalan yang timbul zaman sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.